Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam peperangan, salam perjuangan, salam Melaka berbau, pintar hijau bersih, segera-segera kelai Waalaikum. Teman yang farmani hama khaifalikum mana bila syukran. Mararan waran inturan memendai ciaran tajahau. Jadi saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka tampil lestari untuk memberi pandangan peribadi, my personal opinion terhadap perjuangan YB Rafiq. Saya melihat beliau akan bertanding di Teluk Mas, Dun Teluk Mas. Yang pertama sekali, sebagai seorang yang lestari, berpandangan jauh, dan cuba bercakap dengan keadaan yang fleksibel, tidak mahulah disebutnya sebagai berpihak sana sini, tetapi apa pun saya bercakap sebagai seorang sahabat dalam perjuangan politik, ya. Bagi saya kepada YB Rafiq, yang pertama sekali, ni pandangan peribadi saya sebagai sahabat, walaupun saya tak pernah rapat dengan beliau, tapi saya mengenali beliau. Tak pernah saya berjumpa, berduduk dengan beliau pun sembang, tidak. Tetapi honestly, apa yang saya nak pesan, ya, sebagai atas dasar sebagai seorang pejuang, saya sendiri pun pejuang, dan ramai lagi pejuang, sahabat-sahabat saya sendiri pun ramai bersama saya, mereka sendiri pun pejuang, dan ramai yang mendengar ini pun saya yakin dan percaya semuanya adalah pejuang reformis dalam negara ini. Baik, bagi saya kepada nak panggil apa, YB Rafiq. Okay, YB Rafiq, kalau betul nak terus maju jaya dalam lapangan politik, yang pertama YB Rafiq dengar cakap saya. Pertama sekali, tak boleh perkauman. Tidak kira lah menyokong parti MCA ke MIC ke UMNO ke Bersatu, terlalu ekstrim tak boleh. Maknanya kita tidak boleh perjuangkan Melayu dengan ekstrim, tak boleh. Perjuangkan Cina dengan ekstrim, tak boleh. Perjuangkan India dengan ekstrim, tak boleh. Dengar cakap saya, percayalah, yakinlah cakap saya ni. Kalau tak nak dengar cakap saya, tak apa. Saya dah cakap tadi, ini pandangan peribadi, my personal opinion. Sebab kita merujuk pada Federal Constitution Article 5 to 19, freedom of speech and any really choose your own school of thought, wise out, ya. Pandangan peribadi, tak apa. Negara kita bukan negara authoritarian, totalitarian regime, komunis, militeri. Jadi tak ada siapa boleh ugut saya, boleh ugut siapalah. Saya beri pandangan peribadi kepada beliau sebagai sahabat. Yang tak pernah saya duduk dengan beliau, berhubung kontak pun tak pernah lah, dengan YB Rafiq, tapi saya kenal beliau. Saya sudah beritahu tadi, kalau nak jadi pemimpin Malaysia ini, yang pertama, jangan kita condong kepada bangsa dan kaum, sangat sukar, ya. Sebab Malaysia ni, kita bila pilihan raya nanti, YB Rafiq bertanding di mana? Teluk Mas, ya. Di situ YB Rafiq, you kena faham, pengundi tu bukan Melayu saja tau yang akan undi you. Ada India, ada Cina, tak kira lah berapa banyak mana India, Cina tu, tetap satu undi mereka menyebabkan you kalah atau menang. Faham tak YB Rafiq? So bila you punya ideologi adalah ideologi untuk Melayu dan Islam dan sebagainya, benda tu macam very subjektif. Sebab tak pernah dibuat oleh Nabi SAW, tak pernah dibuat oleh Allah Ta'ala, tak firman macam tu lah. Maknanya kita kena jaga satu kaum saja, tak ada, Allah tak sebut. Allah suruh kita usrah, tazkirah, dakwah, cara ikmah, ya. Jadi kalau kita rasa, saya faham, sebab mungkin you dapat influence by somebody lah daripada dulu kan, tapi apa pun, kuasa politik akan berubah YB Rafiq, ya. Masa tu Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Kami dah boleh baca dan kami tahu berapa lama Bersatu boleh bertahan. Tak boleh, sebab bukan kerajaan pilihan raya. Kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya itu kerajaan yang lompat parti. So antara PAS, UMNO dan Bersatu, memanglah boleh buat kerajaan Islam, kerajaan Bumi Putera, memang betul boleh buat. Tapi kalau pilihan raya tak boleh, YB Rafiq, you trust me, tak boleh. Kita tunggu dan lihat di Melaka dan di Federal. Memang sukar. Kalau pun boleh buat, itu bukan rakyat pilih tau. Wakil rakyat itu bila menang tipis, diorang lompat dan diorang bentuk kerajaan Bumi Putera dan Melayu. Itu saja. Jadi kat sinilah. Yang keduanya, YB Rafiq, jangan lompat parti. Minta maaf YB Rafiq, saya cakap ikhlas, jangan tersinggung, ya. Bukan pada YB Rafiq je. Kalau tanya saya lah, kalau saya masuk mana-mana parti, di AP ke Amanah ke PKR ke UMNO ke BNMC MIC, saya tidak akan lompat parti. Bagi saya, orang lompat parti ni tertembak hanya macam cara komunis tembak tu, ya. Jadi sebab itu amanah rakyat. Sebab saya cakap macam tu, kenapa saya tegas. Bila saya tegas, saya seorang yang tegas tau. Sebab tu orang takut nak bagi saya jawatan ketua jabatan dan sebagainya. Saya sangat tegas. Bagi saya hapuskan rasuah kat Malaysia, ya. Bagi saya tempoh 1 hingga 2 tahun lah. Tapi dilantik saya sebagai ketua jabatan di agensi SPRM, ya. Atau apa-apa agensi lah. Saya bukan cakap besar.
bukan riak takabur, tidak. Berilah ruang You have to assign the right person to hold the right position. Bukan saya saja, ramai lagi yang berjiwa besar, yang berani dan sebagainya Ramai lagi, saya dah sebut, ramai lagi think tank, scholars, profesor yang berintegriti. Jangan cari yang makan dedak menjilat, mengampu, ni semua tak guna Ni ada jenis-jenis yang mengampu tau. Kerajaan PH naik ditumpang, kerajaan UMNO naik ditumpang. Ini ada manusia macam tu juga. Jadi macam saya berani, saya bercakap secara langsung jadi you jangan lompat parti. Jangan buat kerja macam tu. Kalau you buat lompat parti, you tak kesian ke dengan rakyat yang undi you? Ini tak adil dan zalim Amanah rakyat, makcik-pakcik, orang tua berkeletar-keletar lutut pergi undi you, apa semua, menangkan you. Majoriti you sangat tinggi. Sebab bukan pasal you tau. Saya kalau bertanding sana pun boleh menang macam tu. Bukan riak takabur YB Rafiq. Sebab apa? 2018 memang rakyat tak kira you letak siapa pun boleh menang. Masa tu sentimen rakyat sangat marah dengan BN UMNO. Kita tahulah isu tu, skandal rasuah, kleptokrat, isu-isu Wan Malaysia Dana. Bukan nak downkan pemimpin UMNO ni. Saya sayang semua parti, UMNO, PDAP, PKR, tak ada masalah. Parti tak pernah salah, UMNO tak pernah bersalah, BN tak bersalah. Ni yang pemimpin mereka attitude. Bukan semua orang UMNO jahat, bukan semua orang DAP baik, PKR baik. Manusia ni ada hasad, dengki, kianat, iri hati, cemburu, semua tu kita faham lah YB Rafiq jadi dalam Bersatu pun sama. Kenapa saya tak kurang bercakap pasal Bersatu di Melaka dan sebagainya? Sebab yang parti dominan sebenarnya adalah Pakatan Harapan dan juga UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional boleh beri saingan kepada PH boleh beri saingan kepada UMNO Barisan. Parti lain tidak. Bersatu ni dia bukan parti politik tu baru tau. Jangan marah saya. Kena rasional. Parti politik itu baru. Dia baru. Jadi lagipun dia belum diuji dalam pilihan raya. Ni tengah uji lah ni. Jadi saya kurang yakin parti Bersatu ni dia boleh menang. Nanti orang Bersatu, pemimpin Bersatu marah, kecil hati. Kena terima walaupun pahit. Logik tak? Logik kita tengok dulu. Kita bagi masa. Masa dia apa? Pilihan raya Melaka ni. Kita tengok apa masa depan Bersatu. Saya tidak yakin Bersatu akan menang 5 kerusi, 6 kerusi. Saya tak yakin. Putra pun saya nak sebut. Putra tu parti apa? Parti yang lebih kepada perjuangan Islam, Melayu dan sebagainya. Itu mereka yang cakap. Putra pun saya yakin 1 kerusi pun takkan menang di Melaka. Jangan marah saya Ini saya cakap sebagai analisis lah analisis sikit pagi ni. Ada orang mungkin cakap dia ni bukan profesor, doktor, cakap macam bagus, pandai. Tak apalah tuan-tuan. Dulu BN UMNO pun cakap saya macam tu. Saya dah hantar evidence, saya dah hantar kertas kerja, saya maklumkan apa akan berlaku pada BN UMNO dalam pilihan raya ke-14 akan jatuh. Saya minta rebranding, turunkan Datuk Najib, turunkan pemimpin-pemimpin yang ada masalah, bagi berehat dulu, tukar Khairi Jamaluddin dan sebagainya. Tapi tak ada siapa nak dengar cakap saya. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya kita melihat Pakatan Barisan Nasional telah jatuh. Telah jatuh. Sebab saya dipandang sebagai seorang yang tak ada scholarship, bukan profesor, bukan genius, bukan hebat. The implementation of GST will decrease BN support in elections. Kemudiannya saya sebut juga pasal kes Wan Malaysia Dana, isu jual harta Felda dan sebagainya. UMNO ni satu parti keramat, tapi sayanglah sebab budaya UMNO kita melihat, bukan saya cakap seorang tau, saya pun quote daripada Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ramai lagi yang cakap. Ramai orang yang bijak pandai keluar daripada UMNO, dan ada juga ramai orang yang bijak pandai yang muda-muda ni masih dalam UMNO. Jadi UMNO bukan parti yang, dia tu satu parti fizikal yang tak berdosa. Yang berdosa ni manusia dalam UMNO ni. Beberapa kerat lah, nak keluarkan mereka ni sangat sukar. Jadi yang mana muda-muda ni, dia orang pun nak jadi YB, nak jadi adun dan ahli parlimen. Mereka menyokong sajalah. Mereka menyokong sajalah. Menyokong siapa? Mereka menyokong presiden parti. Kalau tak menyokong presiden parti atau Negeri Melaka ni, pengurusi perhubungan Negeri Melaka, macam mana nak jadi calon? Tak dapat recommendation. Jadi you punya presiden betul tak betul, you kena sokong juga. Jadi itulah hakikatnya. Jadi bagi saya, kalau nak selamatkan UMNO, itu cerita dia lah. Dia kena reform. Pemimpin-pemimpin yang ada masalah semua kena turun. Itu cara yang ada lah. Kalau tak, you tak boleh. You tak boleh macam tutup mata rakyat, tutup kes-kes you all. Tak boleh. You trust me. Rakyat tu,
Dia bukannya tak faham, dia tahu, dia matang. Semua bapa orang, mak orang, makcik, pakcik semua faham, ya. Anak muda pun faham. Jadi bersatu saya melihat, ya, bersatu kita tunggulah. Saya tengah perhatikan calon-calon senarai calon hari ni daripada PKR, DAP, daripada Barisan Nasional, daripada Bersatu. Saya tengah perhati mana-mana pemimpin yang kleptokrat, salah guna kuasa, yang ada kes corruption dan sebagainya. Saya pun doakan mereka tak menang lah. Saya kena doakan. Saya kena doakan. Takkanlah you nak orang yang korup, salah guna kuasa, yang ada masalah kes dengan SPRM dimenangkan. Siapa nak doa dia? Saya pun tak nak doa mereka. Saya pun harapkan yang mana ada kes-kes mahkamah ni, atau kes-kes yang SPRM pernah siasat dan sebagainya, ataupun memang kes rasuah dan sebagainya, janganlah letak sebagai calon, ya. Kemudiannya, yang mana ahli politik nak lompat parti ni, saya pesan satu benda, ya. You all ni kan, semuanya memang tak ada maruah, tak ada prinsip, tak ada harga diri. Bukan orang lah, baik lagi kucing kat rumah tu, ya. Kucing kat rumah tu lagi bagus. Jangan marah saya, YB Rafiq. Saya bukan cakap you seorang, ramai lagi lah, ya. Apa alasan you beri pun, demi Melayu, demi putera. Habis kenapa you bertanding masa tu? Yang menyokong you berapa ramai Cina, menyokong you berapa ramai India, menyokong you berapa ramai Melayu tau. So bagi saya, next time don't do this, This is not good for yourself and also the people, the voters. Integrity you bagaimana? Okay. So kalau tanya saya seorang yang tegas, jadi saya tak berlapik, bercakap memang cakap betul-betul. Kalau you nak menang macam mana? Saya bukan Tuhan atau saya tak boleh ramal, tetapi apa yang saya boleh lihat adalah kenapa you lompat ke apa ni daripada pai rumput tu, kita pun boleh baca, ya. And then you pergi tolak emas. Macam juga YB Rauf ni, Abdul Rauf, dia pun lari ke apa ni, Tanjung Bidara, saya Dun Tanjung Bidara ke apa, saya pun lupalah, ya. Minta maaf lah kalau salah, ya. Tapi apa pun saya nak beritahu, sebenarnya masing-masing play safe. Yang mungkin pengurusi UMNO itu boleh menang lah, Datuk YB Rauf tu. Sebab itu kubu kuat UMNO, dia pun pandai. Kalau UMNO menang dia jadi CM, matilah, ya. Saya tak tahulah nak cakap apalah sebenarnya, semua orang ada cita-cita nak jadi CM. Saya bukan benci beliau, tapi sikap beliau dan dari segi fizikal apa semua saya tak ada masalah tentang beliau. Cuma sikap beliau dan apa yang berlaku. Apabila beliau cakap beliau membenci DAP 1 minit pun dia takkan bagi DAP Perintah Melaka. Saya nak tanya satu soalan, apa DAP ni dianggap sebagai parti sampai you benci macam tu? Bagi saya, UMNO nak perintah ke, MIC nak perintah ke, DAP nak perintah, tak ada masalah. Yang penting mereka ada integriti, accountability, bermaruah, berprinsip, mereka kerajaan yang baik. Tetapi logiknya itu mana mungkin DAP akan perintah. Saya yakin dan percaya DAP, MIC, MCA tak akan perintah Malaysia. Kita tahu populasinya adalah Melayu paling ramai, ya. Bila Melayu paling ramai, mustahil lah kita nak melihat kepada apa ini kemenangan parti-parti MCA, MIC yang parti kecil ini. Dia orang pun tak nak jadi PM, nak jadi Ketua Menteri, tak ada. Yang momok-momokkan ni semua siapa? Yang momok-momokkan ni adalah semuanya orang-orang kita lah, ya, orang-orang Melayu, Bukan semua orang Melayu macam tu lah. Ada segelintir Melayu yang dia nak tutup kes mahkamah dia apa semua, dia nak duduk dalam survival, nak selamatkan diri dia mainkan isu perkauman, agama dan sebagainya. Jadi ini pada kawan-kawan ni, saya nak cakap pada kawan-kawan lah. Saya tahu YB Rafiq walaupun dia tak pernah berkawan dengan saya rapat ke apa, saya tak pernah call dia dan sebagainya. Cuma saya bercakap sebagai sahabat, kalau you nak pergi jauh YB Rafiq, you ubah you punya method, sikap dalam politik, principle. You trust me lah. You tak payah dengar cakap kawan-kawan you yang rapat tu yang selama ni bawa you pun tak selamat sekarang ni. You kena dengar cakap orang lain pula sekarang. Memang orang tu cakap macam saya memang cakap direct. So you suka tak suka saya, itu isu lain. Tapi you fikirlah apa saya cakap ni betul ke tak betul, ya. Kepada ahli politik lain pun samalah bagi saya. Kita di Malaysia ni jangan nak perjuangkan satu kaum. Memang you tak boleh hidup lama. Maksud ni you punya politik memang tak boleh pergi ke mana lah. Memang dia akan jatuh cepat, ya. Sebab you tak akan dapat solid majority atau sokongan daripada semua kaum. You hanya akan dapat daripada kaum you. Melayu pun berpecah. Berapa ramai Melayu nak sokong you?
Dah Cina merayu, India merayu, Melayu berapa kerat nak sokong you? You boleh menang ke? So parti apa yang you nak bawa? Perjuangan Islam, perjuangan Melayu, perjuangan India, perjuangan Tamil, perjuangan Cina, boleh? Tak boleh. You trust me. You kena buat cara macam BN buat dulu, Parti Barisan Nasional yang melibatkan semua kaum, dan juga Pakatan Harapan. Sekarang ni kita ada satu parti yang bagus lah, Pakatan Harapan. Tetapi Pakatan Harapan ni dia kena jiwa besar. Sebab dia bila menang, dia dah rasa, kadang-kadang dia rasa gah sangat, dia dah rasa rakyat menyokong dia sangat, dia dah rasa dia rakyat sayang. So dia dah macam nak letak orang dia nak rasa bangga sangat. Ini pun silap juga Pakatan ni. Sebab tu saya kata jangan gairah sangat. You menang 2018 ni sebab banyak sentimen. Mahathir ada, Muhyiddin Yassin ada dalam tu, Datuk Seri Anwar, Lee Kuan Yew, Lee Kem Siam, Mak Sabu. So you all ada combination. Dan rakyat memang nak beri peluang. Tapi sentimen itu sudah hilang sekarang ni. Tak ada lagi Pakatan. Sentimen marah pada PN UMNO tu ada, tetapi bukan macam 2018 lagi. So you all akan menang tipis lah, termasuk BN. Takkan dapat 2/3 majority. Ya? Jadi apa yang saya cakap ni sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Malaysia. Saya sebenarnya berusaha, profesor, scholars, think tank, CEO, GLC company nak cakap tak cakap ke, saya akan cakap. Apa diorang nak cakap, cakap lah. Bagi saya tak mau jadi pengampu, penjilat makan dedak. Ya? Bagi saya nak selamatkan Malaysia ni. Kalau boleh saya masuk bertanding, kalau boleh saya jadi aduan ahli parlimen, kalau itu rezeki saya masuk. Ya? Tapi setakat hari ni belum nampak jalan itu. Ya? Tapi apa pun bagi saya tuan-tuan dan membuat, ya, paling mustahak sekarang ni adalah kita selamatkan Malaysia ni. Ya? Jadi saya pun nak sentuh lah. Saya dengar Barisan Nasional akan letak pemimpin-pemimpin yang muda, kredibel, intelektual. Itu saya highlightkan kepada Presiden Parti Datuk Seri Anwar dalam PKPH, dalam macam-macam media, termasuklah Datuk Zahid Hamidi, ya, pemimpin UMNO dan sebagainya, Tok Mat, ya, Mak Hassan Negeri Sembilan, ya, ramai lagi lah. Itu banyak cara saya guna lah. Sebab apa saya nak educate? Saya tahu UMNO dan PH atau PN dan sebagainya, mereka akan letak calon, mereka nak menang. Tapi janganlah letak calon yang korup, kleptokrat semua ni. Jadi sebab itulah kita tak ada kuasa nak halang sesiapa. Dan apa yang boleh kita lakukan adalah hanya coach mereka, coaching, educate mereka supaya letak calon-calon yang berintegriti, bermaruah, berprinsip. Ya? Saya tak nak masuk bakul angkat sendiri. Letak orang yang macam ada prinsipal macam saya ni. Ya? Bukan saya kempen diri saya cakap. Dalam UMNO pun sama. Letak orang-orang macam ni. Ya? Letak orang-orang dalam DAP dan sebagainya, dalam PKR dan sebagainya. Kita selamat. Malaysia selamat. Tak kisah siapa jadi pemimpin, kita selamat. Ya? Ada pemimpin mesti ada ilmu lah. Come on lah. Bukan kita nak downkan kawan-kawan kita yang masuk politik. You all pun satu. You all bayangkan negara luar, Indonesia, Amerika dan sebagainya, Singapura, Thailand, apa, pemimpin semua ada degree kat atas. You all letak SPM, PMR. Come on, nanti you all kalah. You all pasti akan ada masalah. Sebab you all bayangkan, dia letak engineer, doktor, you punya candidate ada SPM, PMR. You dekat situ pun you tak mau fikir panjang. You just fikir pasal perasaan kawan-kawan, nak bagi kawan-kawan menang, nak bagi kawan-kawan peluang untuk bertanding sebab kesian. Tapi you memang akan kalah punya. Macam saya tengok DAP. Bukan saya dah tengok dia punya barisan apa ni, dia punya candidate. So saya nampak DAP ni 2 kerusi akan hilang. Kemungkinan besar lah. Potensi untuk hilang ada. Ya, Pai Rumput tak silap saya, Danish Muhammad Danish dengan Gadik ni, YB Saminatan. Saminatan tu saya kesian, tetapi dia punya majoriti tipis sangat tau. Nanti kalau UMNO BN letak sana seorang India yang engineer, lawyer, doktor ke apa semua, profesor, siap lah. Dekat situ ada masalah. Beban ni dia letak otai DAP sana, kemenangan di situ tipis. DAP boleh menang tapi tipis lah. Sebab tu saya kata 2 kerusi lang tak termasuk Bemban lah. Kalau Bemban pun jatuh 3 lah. Ya? Jadi itu pesan saya kepada sahabat-sahabat. Untuk UMNO pun sama, saya pesan supaya berfikiran jauh. Ya, UMNO ni kena reform dengan BN. Dia tak boleh, UMNO, you all tak boleh letak apa ni, apa dia sebutnya, orang pijak pandai, anak muda apa semua, kaburi mata rakyat, apa pengundi semua apa semua, UMNO boleh diterima. Dia orang ni sebenarnya, dia kepala you all kena tukar tu. Your big boss. Yang mana ada skandal semua withdraw lah you all guys. Tahulah you all memang survive dalam UMNO, tapi you all pun susah kan nak turun sebab you all punya kes pun boleh tahan kan. So you all memang akan cakap lah, ini kes-kes mahkamah ni semua kes-kes terpilih,
dendam kesumat Tun Mahathir, Pakatan Harapan nak sabitkan you all apa semua kan. Tapi apa pun, come on lah, you all kalau tak salah takkan orang nak bawa ke mahkamah. Ramai lagi rakyat kat luar tu, kenapa semua tak pergi mahkamah? Ya. Kenapa semua tak didakwa? Sebab dia orang tak ada buat kes. Dia orang tak terlibat. You all ada kes, sebab tu dibawa ke mahkamah. Kalau satu kes tak apa, you all punya kes berapa? 60-70 kes. Come on lah, you all tak boleh fikir ke? Bukan saya nak dendam dengan ni, no. Saya sayang semua pemimpin, UMNO, BN, ya, Datuk Seri Anwar, DAP, apa saya sayang. Tapi saya terpaksa selamatkan negara saya, Malaysia lah. Ya, kalau semua orang kecil hati, semua orang keluar negara, semua tinggalkan Malaysia, yang tinggal lagi siapa? Yang jadi YB Adun ni siapa kat Malaysia? Siapa nak bela rakyat? Ya, tu nasihat saya, ya. Think positif. Saya sayang Malaysia. Ini negara kita, ya. Kita jangan pandang kepada kaum, agama, etnik. Jangan marah UMNO, BN, ya. Jangan marah DAP, jangan marah PKR, jangan benci kaum, ya. Yang Melayu pergi undi Melayu memanjang, yang Cina mengundi Cina memanjang. India dah tersepit tengah-tengah, tak tahu nak undi siapa. Jadi apalah kita punya politik perkauman macam ni kan, ya. Sepatutnya kita lebih terbuka lah, ya. Kita selamatkan negara kita. Malaysia ni ke belakang, ya. Dan nak jadi negara mundur, ya. Rasuah menjadi pemimpin kleptokrat. Orang yang ada kuasa, ada duit, dia rasuah tak rasuah, dia rasuah pun dia kekal je lah, sebab dia ada duit, dia ada pengaruh, government missionary. Frontliner pun bantu dia orang, ayo kada balik, ya. Frontliner pun nak juga pemimpin kleptokrat rasuah ni jadi kerajaan. Macam mana ni? Janganlah macam tu. Kita dengarlah cakap Datuk Ayub Khan Maidin PC, ya, CPO Johor tu, ya, dia memberi peringatan, jangan korup, jangan rasuah terlalu banyak, rasuah dan corruption dalam politik, dalam ulama pun ada, ya. Begitu juga Datuk Tan Sri Abdul Hamid Badur, ya. Beliau pun cakap, mantan Inspektor Jeneral Polis, mendedahkan bagaimana rasuah berlaku dalam politik, ya. Negara Malaysia apa kedudukan kita, ya. Tan Sri Muhammad Syukri Abdul, ya, mantan KPSPRM pun sama juga, cerita benda yang sama. Alright, so kita ingatlah, ya. Sudah, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.